Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik, InsyaAllah 2 minggu lepas kita dah berkongsi tentang muafiq. Okey, 2 minggu lepas kita dah cerita tentang muafiq. Muafiq ni apa? Muafiq ni orang yang sempat ataupun makmum yang sempat bertakbiratul ihram bersama imam, dan dia juga sempat membaca Fatihah ketika mana imam masih lagi dalam keadaan berdiri. Itu makmum yang dinamakan muafiq. Nanti kita akan masuk kepada makmum masbuk. Tetapi sebelum kita nak masuk kepada makmum masbuk, makmum muafiq ni dia ada cerita dia lagi. Hari ni Pak Long nak sambung. Baik, muafiq dan masbuk. Pak Long ulang balik yang 2 minggu lepas punya. Pengertian muafiq dan masbuk menurut penyusun Mughnil Muhtaj juzuk 1 halaman 507 ialah seperti berikut. Muafiq ni apa dia kata? Muafiq ni ialah orang yang solat di belakang imam setelah imam mengucapkan takbiratul ihram dan mendapat waktu berdiri serentak dengan imam sekurang-kurangnya sekadar membaca Fatihah dengan kelajuan ataupun kecepatan bacaan yang sederhana sebelum imam rukuk. Maksud dia, kalau kita sempat bersama imam sebelum imam rukuk, kita masih lagi dikira sebagai muafiq, dengan syarat kita sempat membaca surah Fatihah. Dia berbeza dari sudut dapat rakaat. 2 minggu lepas masa Pak Long nak balik, bukan masa Pak Long nak balik, masa kita tengah bersiap-siap nak solat Isyak, rakan kamu tanya Pak Long, Pak Long, dapat dah rakaat kalau kita lewat, tetapi kita sampai imam belum rukuk lagi, kita pun sampai kita angkat takbir Allahu Akbar, kita berrukuk bersama imam. Jadi kawan kamu tanya, adakah kita dikira sebagai muafiq? Dari sudut istilah dia tak dikira sebagai muafiq, tetapi rakaat tu dia dapat. Jadi adik-adik, kalau kamu datang lewat, biasa kan kita datang lewat. Kalau kamu datang lewat, bila kamu datang lewat, imam sedang solat, apa yang perlu kamu buat? Terus masuk ke dalam saf, niat dan angkat takbir, terus ikut imam, jangan berlengah-lengah lagi.
Dan bila mana kamu dah angkat takbir, apa patut kamu buat? Perlukah kamu baca lagi surah? Perlukah kamu baca lagi Allahu Akbar kabira doa iftitah? Kalau kamu lewat kalau kamu lewat doa iftitah, tidak ada keperluan untuk kamu baca. Dia berbeza orang yang lewat dengan orang yang tak lewat. Untuk orang yang lewat, tidak ada keperluan untuk dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada keperluan. Tidak ada keperluan untuk dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tidak, yang tu pun tidak ada keperluan. Bagi orang yang lewat, untuk berjemaah bersama imam, apa yang perlu dibuat? Terus diangkat takbir Allahu Akbar, terus baca Fatihah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai habis. Sampai habis. Katakanlah Allahu Akbar, dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tiba-tiba imam rukuk. Kita baru baca Fatihah sampai maliki yaumiddin. Perlu ataupun tidak kita habiskan surah Fatihah? Jawapannya tak perlu. Kalau tak perlu, nak buat apa? Kalau tak perlu, jawapannya imam rukuk, kita pun rukuk. Jadi dapat tak rakaat tu? Dapat. Sebab apa dapat? Sebab kita sempat bersama imam sebelum imam rukuk. Ada beza istilah muafiq dengan dapat rakaat. Baik. Pengarang kitab kata apa? Makmum yang seperti ini masih dikira mendapat pahala takbiratul ula. Takbiratul ula ni maksudnya apa? Maksudnya dia dapat fadilat takbiratul ihram bersama imam. Dalam solat ni ada banyak pahala. Di samping pahala 27 rakaat, ada juga namanya pahala takbiratul ula. Pahala takbiratul ula ni apa? Pahala bila mana kita sempat bertakbiratul ihram bersama-sama imam. Jadi rugi tak kalau kita tak sempat takbiratul ihram bersama imam? Rugi ya? Semua orang tahu rugi, tapi ada tak kita rasa rugi? Tahu rugi dengan rasa rugi dua perkara berbeza. Pak Long tahu rugi, tapi adakah Pak Long rasa rugi? Kebanyakan pada kita cuma tahu tapi tak rasa. Sebab apa tak rasa? Kata kawan baik Pak Long Madi, dia kata sebab lemah iman. Sebab lemah iman. Baik. Walaupun yang afdal ialah mereka yang dapat takbiratul ihram sejurus selepas takbiratul ihram imam. Okey. Orang-orang yang walaupun dia tak sempat, dia tak sempat bersama takbiratul ihram bersama imam, dia masih dapat juga lagi. Tapi dia kata lebih afdal apabila kita dapat sama-sama takbiratul ihram bersama imam. Baik. Hukum-hukum mengenai muafiq. Okey. Muafiq dia ada hukum hakam dia. Dia ada masalah dia ada cerita dia. Anak-anak, kalau kamu nak tanya soalan berkenaan tajuk yang kita sembang ni, katakanlah tengah-tengah Pak Long cerita ni kamu tertimbul soalan, angkat tangan tanya. Tak ada masalah. Kamu boleh potong Pak Long, angkat tangan tanya. Okey? Jangan bersembang dengan kawan dia. Okey? Kalau kamu tak clear ataupun tak jelas ataupun kurang faham, angkat tangan tanya. Pak Long okey. Daripada kamu bersembang dengan kawan-kawan kamu. Pak Long cukup marah kalau kamu bersembang dengan kawan-kawan kamu. Kalau kamu sembang tu, ada orang kawan-kawan kamu kata, kami bersembang sebab kami bercerita tentang apa yang Pak Long sampaikan tu. Ada benda yang tak clear. Jangan tanya kawan kamu, tanya Pak Long. Okey? Baik. Penyusun Sabilal Muhtadin. Tadi kita dengar nama Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj itu adalah nama kitab. Kali ni kita dengar pula nama kitab yang kedua. Nama kitab dia Sabilal Muhtadin. Catat. Sebab apa? Nanti kamu boleh cari.
Kitab Mughnil Muhtaj ni cerita tentang apa? Kitab Sabilal Muhtadin ni cerita tentang apa? Sekurang-kurangnya kamu bertambah ilmu, kamu tahu. Kalaulah mana-mana guru menyebut tentang nama-nama kitab ni, sekurang-kurangnya kamu pernah dengar. Oh, Sabilal Muhtadin. Oh, pernah dengar, itu Pak Long cerita. Okey? Penyusun Sabilal Muhtadin dalam juzuk 2 halaman 36 berkata, apa pengarang Sabilal Muhtadin kata? Masalah, jika terkemudian seorang daripada imamnya sebab uzur. Penyusun Sabilal Muhtadin, pengarang kitab Sabilal Muhtadin, dia bawa satu cerita. Dia kata, jika terkemudian, maksud terkemudian jika lambat. Bahasa mudah dia, jika lambat. Okey? Ataupun tertinggal. Okey? Contoh, bila kita naik basikal atau kita naik motor, kawan kita di depan laju, kita di belakang. Kita di belakang ni sebut apa? Sepatutnya kita sama-sama dengan kawan kita, tapi kita di belakang. Tertinggal lah kan? Atau berlambat. Okey, itu namanya. Dalam kitab dia guna bahasa terkemudian. Terkemudian ni maksudnya terlewat sedikit ataupun terlambat sedikit. Jika terkemudian seorang daripada imamnya, seorang ni maksudnya makmum lah. Kalau kita lewat daripada imam ataupun terlambat daripada mengikuti imam, sebab uzur seperti berikut. Ada orang tanya, boleh tak kita, adakah kita masih dikira sebagai muwafiq? Adakah kita masih dikira sebagai muwafiq kalau kita terlewat daripada imam kerana pertama, kedua, ketiga, keempat? Boleh ke tidak? Ini dia cerita. Baik, dia kata tak, jika terkemudian seseorang daripada imamnya sebab uzur seperti berikut. Pertama, lambat ia membaca. Lambat ia makmum. Makmum lambat membaca bacaan yang wajib. Apa bacaan yang wajib? Bacaan yang wajib yang dimaksudkan adalah surah Al-Fatihah, daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladdallin. Amin termasuk tak bacaan yang wajib? Amin tak termasuk bacaan yang wajib. Amin bacaan sunat. Amin kan kita sebut sama-sama kan? Amin. Sebutan amin tu, itu bukan sebutan yang wajib, dia sunat. Dan sebutan amin ada 4 cara bacaan. Ada 4 cara nak sebut amin. Ada 4 cara nak sebut amin. Pertama, amin. A tu 2 harakat, min tu 6 harakat. Amin. Itu bacaan pertama. Bacaan kedua, A dengan min tu sama panjang. Amin. Itu bacaan kedua. Bacaan ketiga, minggu depan Pak Long cerita. Minggu depan Pak Long cerita. Okey? Bacaan amin pun, sebutan amin pun ada 4 bacaan. Baik. Kalaulah kita sebagai makmum lambat membaca bacaan yang wajib, kalau kita lambat kerana membaca doa iftitah, tak termasuk. Kerana doa iftitah tidak termasuk bacaan wajib. Doa iftitah tidak termasuk bacaan wajib. Doa iftitah ni apa? Doa iftitah adalah satu nama kepada bacaan berikut. Bacaan dia apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itulah doa iftitah. Doa iftitah bukan bacaan wajib. Doa iftitah hukum dia sunat. Namun walaupun dia sunat, anak-anak yang belum hafal pastikan hafal. Yang dah hafal,
jangan tinggal bacaan doa iftitah. Kerana apa jangan tinggal bacaan doa iftitah? Doa iftitah ni kalau kita semak dalam hadis, sangat besar pahala dia. Sangat besar pahala dia. Makanya yang dah hafal jangan tinggal. Apatah lagi kalau kamu datang solat awal waktu. Awal waktu. Baik, yang belum hafal cuba hafal pelan-pelan. Baik. Lambat ia membaca bacaan yang wajib dengan tiada kerana was-was, hanya kerana keramat. Bahasa kitab lama. Hanya kerana keramat. Lambat ia makmum membaca bacaan yang wajib. Pasal apa dia lambat? Kerana bukan kerana was-was, hanya kerana keramat. Apa maksud keramat? Terlalu khusyuk. Dia baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baru Alhamdulillahirabbil alamin, orang dah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaan dia terlalu khusyuk ataupun dia terlalu menjaga sebutan huruf sehingga dia terlambat. Itu masuk khusyuk. Lagi apa lagi? Yang kedua dia kata bimbang makmum yang muafiq dengan membaca wajjahtu ataupun a'udzubillah daripada Fatihah hingga rukuk imam. Maksud dia makmum tu dia lebih mengutamakan membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kan? Sehingga kan dia tak sempat menghabiskan bacaan Fatihah, imam dah rukuk. Atau hampir kepada rukuk atau sujud, atau sudah rukuk imamnya, maka syak makmum pada ketika ia masih lagi berdiri pada membaca Fatihah. Adakah sudah dibacanya akan dia atau tiada? Atau ingat ia pada meninggalkan Fatihah? Sudahlah dia membaca tu, dia mengutamakan benda sunat, sampai ke tahap dia pun lupa lah, aku ni dah baca Fatihah ke belum? Aku dah baca Fatihah ke belum? Yang pertama apa? Adakah dikira uzur kalau kita lambat membaca Fatihah? Adakah dikira sebagai uzur sekiranya kita lambat membaca bacaan wajib? Yang pertama. Yang kedua, adakah kita dikira uzur? Uzur ni maksudnya dimaafkan lah, dibolehkan terlewat daripada imam. Dalam solat ni, apa pun imam buat, makmum kena buat. Maksud dia, kalau imam rukuk, kita kena rukuk. Kalau imam sujud, kita kena sujud. Kalau imam bangun daripada rukuk, kita kena bangun daripada rukuk. Ada orang, imam dah bangun daripada rukuk, maksudnya daripada rukuk tu dia bangun kepada i'tidal. Ada di kalangan makmum, dia tak bangun lagi rukuk. Kerana apa? Kerana dia membaca tasbih lebih daripada sepatutnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang sunatnya 3, dia rajin, dia baca sampai 13, menyebabkan dia terlewat daripada imam. Yang tu tak termasuk dalam uzur. Tak termasuk dalam uzur ataupun tak dikira sebagai dibolehkan kita lewat daripada imam. Baik. Yang ketiga, imam itu terlalu cepat membaca Fatihah hingga rukuk imam sebelum selesai makmum daripada Fatihahnya. Kalau 2 tadi berkaitan dengan makmum, yang ketiga berkaitan dengan imam. Imam itu terlalu cepat membaca Fatihah. Ada di kalangan imam lah yang laju sangat baca Fatihah. Anak-anak, Pak Long nak beritahu kat kamu yang jadi imam. Okey? Yang jadi imam. Siapa yang jadi imam, pastikan setelah kamu membaca surah Fatihah,
waladdallin. Amin. Berhenti seketika selepas amin tu, sebelum nak baca surah. Pastikan dalam 5 second ataupun 4 second ataupun 7 second. Second ni maksud saat, sama ada 4 saat, 5 saat, 6 saat ataupun 7 saat. Berhenti seketika. Jangan terus waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sudahlah. Habis amin dia terus dia tak bagi ruang pada makmum untuk baca. Bahkan dia baca pula surah yang pendek. Itu menyebabkan nanti makmum dekat belakang kelam kabut. Jadi macam mana nak buat? Ada masalah tak kalau kamu nak baca surah pendek? Tak ada masalah. Tetapi bagi ruang untuk makmum sempat membaca Fatihah. Bagi ruang untuk makmum sempat baca Fatihah. Macam mana? Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Faham? Maksudnya ada jawab. Ada jawab. Kenapa kena macam tu? Kalau kamu sebagai imam tak memberi ruang kepada makmum untuk baca Fatihah, jadilah masalah yang ketiga ni. Yang ketiga apa? Imam itu terlalu cepat membaca Fatihah. Cepat dia sampai macam mana? Hingga rukuk imam sebelum selesai makmum daripada Fatihahnya. Cepat sangat sampai makmum tak sempat nak habiskan Fatihah. Dan jika tiada makmum itu keramat, terlalu khusyuk sekalipun, maka sekalian itu, yang pertama apa? Lambat membaca bacaan yang wajib. Yang kedua, lebih mengutamakan baca doa iftitah dengan a'udzubillah. Maka ketiga-tiga ni, dan yang ketiga apa? Imam terlalu cepat, merupakan keuzuran yang tiada maaf terkemudian makmum daripada imam dengan mengerjakan perbuatan sembahyang atas tertib sembahyang dirinya selama masih lagi belum berlalu 3 rukun yang panjang. 3 benda ni tidak boleh jadi alasan untuk kita lewat daripada imam. Itu maksud dia nak bagi tahu. 3 benda ni dia bukan alasan kita boleh terlewat daripada imam. Okey? Habis kalau kita dah buat salah satu daripada 3 perkara ni, macam mana jalan penyelesaian dia? Katakanlah kamu dah buat salah satu daripada 3 perkara ni. Katakanlah kamu dah buat salah satu daripada 3 perkara ni. Apa patut kamu buat? Kamu masih lagi boleh teruskan. Selama masih lagi belum berlalu 3 rukun yang panjang. Okey? Seorang makmum muafiq. Okey, yang ni cerita tentang muafiq ya. Bukan cerita orang yang lambat tau. Yang ni memang kamu datang awal. Cumanya bacaan Fatihah kamu tadi terlalu khusyuk. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ataupun kamu sibuk membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ataupun imam terlalu cepat. 3 keadaan ni kamu masih boleh teruskan solat selama mana, maksud teruskan solat ni, kamu boleh terlewat, masih boleh terlewat selama mana kamu tak ketinggalan 3 rukun yang panjang. Dalam solat ni dia ada rukun pendek, dia ada rukun panjang. Rukun yang panjang ni apa? Rukun yang panjang cantik. Yang pertama, berdiri betul. Bila sebut rukun yang panjang, maksudnya kita boleh
berlama-lama di situ. Contoh, boleh tak nak baca satu juzuk ketika mana tengah berdiri? Boleh? Kan berdiri betul kan? Sebab apa boleh? Sebab berdiri betul tu termasuk dalam rukun yang panjang. Kedua, apa dia lagi rukun yang panjang yang kedua? Sujud. Sujud. Pernah dengar tak solat sunat tasbih? Pernah dengar tak? Siapa pernah dengar solat sunat tasbih angkat tangan? Siapa yang pernah dengar solat sunat tasbih angkat tangan? Jangan takut, angkat ya. Okey. Siapa yang pernah buat solat sunat tasbih angkat tangan? Alhamdulillah. Maksudnya kamu pernah dengar, tapi kamu tak pernah buat kan? Okey. Nanti kita buat. Apa cerita? Solat sunat tasbih, dalam solat tu, dia solat sunat. Solat sunat tu dia 4 rakaat semua. Solat sunat tasbih ni dia 4 rakaat. Solat sunat tasbih boleh juga dibuat 2 rakaat bagi salam, kemudian buat lagi 2 rakaat bagi salam. Solat sunat tasbih ni apa? Solat sunat yang mengandungi tasbih. Maksudnya sepanjang solat sunat yang kita laksanakan tu, kita bertasbih saja. Tasbih dia apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa banyak kali tasbih? 300 kali tasbih. Macam mana nak cukupkan 300 tasbih tu? Antaranya, di setiap rukun tu kita akan baca 15 kali ataupun 10 kali tasbih. Termasuklah dalam bacaan sujud. Pak Nur nak cerita apa? Kan Pak Nur senang cakap, senang sampaikan kepada kamu tentang rukun yang panjang. Yang pertama, berdiri betul. Berdiri betul adalah rukun yang panjang. Yang kedua, sujud. Sujud juga adalah rukun yang panjang. Makanya sebab itulah kita boleh bertasbih lama dalam solat. Makanya kalau kamu terlewat ataupun kalau kamu asyik dengan 3 perkara yang awal-awal tadi. Yang pertama apa? Yang pertama kamu apa dia tadi? Pak Nombor dia lupa lah. Yang pertama tadi, kamu lambat dalam bacaan surah Fatihah. Terlalu lambat. Kalau kamu datang-datang kamu jadi muafiq. Kamu belum habis baca Fatihah, imam dah rukuk. Apa kamu buat? Kamu tak boleh terus rukuk. Tak boleh. Kamu kena selesaikan bacaan Fatihah kamu. Kerana apa? Kerana itu kesilapan kamu, bukan kesilapan imam. Itu kesilapan kamu, bukan kesilapan imam. Ataupun kamu dah jadi makmum yang muafiq. Okey, datang awal semua dah cantik dah. Tetapi kamu bacaan kamu terlalu menjaga. Kamu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lepas tu baca dengan doa iftitah, lepas tu lambat lalu imam pun rukuk. Pada ketika itu kamu tak boleh rukuk tau. Kamu tak boleh rukuk. Kamu kena buat apa? Kamu kena baca Fatihah. Ataupun yang ketiga, kamu dah okey. Awal apa semua. Kamu ni masih cerita muafiq ni. Ini masih cerita muafiq, bukan masbuk. Tapi imam cepat. Ini salah imam. Maka apa kamu nak buat? Kamu kena baca Fatihah selesaikan. Okey, kamu nak selesaikan, nak baca Fatihah tu pula. Berapa lama? Dengan syarat kamu tak ketinggalan ataupun kamu tak lebih 3 rukun yang panjang. Yang pertama, berdiri betul. Yang kedua, sujud yang pertama. Yang ketiga, sujud yang kedua. Sujud yang pertama, sujud yang kedua. Maksud dia, kamu mesti rukuk. Kamu mesti rukuk apabila imam sujud yang kedua. Kalau kamu masih tak rukuk sebelum imam sujud kedua, maka kamu dah tak boleh turun rukuk lah. Kamu kena stay terus. Wah, panjang. Pening ya Pak Long? Pening ya? Tak payah dah pening-pening. Mudahnya apa? Yang pertama, kalau datang solat, datang awal. Okay?
Yang kedua, imam baca Fatihah, imam angkat takbir Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Imam baca doa iftitah, kita baca doa iftitah. Imam baca Fatihah, kita dengar imam baca Fatihah. Imam selesai baca Fatihah, kita baca Fatihah. Selesai. Dia jadi masalah bila datang awal tetapi lambat angkat takbiratul ihram. Majoriti Pak Long tengok baca dulu. Dia dah masuk dalam saf dah, tapi dia tengok orang, dia tengok sana, tengok sini dulu. Imam dah baca Fatihah, baru dia angkat takbir. Allahu Akbar. Itu masalah. Okey? Baik. Panjang. Baik. Jadi kalau kata kita dah terbuat salah satu daripada 3 perkara tu, dia kata selama mana masih lagi belum berlalu 3 rukun yang panjang yang dimaksudkan ia bagi dirinya, maka tiada dibilangkan daripadanya rukun yang pendek seperti i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Dalam solat ni dia ada rukun yang pendek. Bila sebut rukun yang pendek, maksud dia kita tak boleh stay lama ketika mana kita melakukan rukun tersebut. Kita tak boleh stay lama. Rukun yang pendek ni apa? Yang pertama, i'tidal. Bolehkah kita nak berdiri ketika i'tidal lama-lama? Tak boleh. Tak boleh. Sebab i'tidal rukun yang pendek. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Terus sujud. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Dia berdiri tunggu. Tak boleh. Sebab apa? Rukun yang pendek. Rukun yang pendek, kalau kita berlama-lama dalam keadaan rukun yang pendek, boleh membatalkan solat. Yang kedua apa dia? Duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud juga adalah rukun yang pendek. Maka ketika mana kamu duduk antara 2 sujud, kamu tak boleh duduk lama-lama. Sekadar Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setakat tu saja. Tak boleh lama-lama. Kalau lama-lama boleh membatalkan solat. Bang, jam ke berapa? Dah masuk waktu belum? Lagi berapa minit? 4 minit. 1 minit lagi beritahu kat dalam. Maka apabila selesai makmum itu daripada Fatihahnya, padahal imamnya masih lagi dalam sujudnya yang kedua, hendaklah makmum itu rukuk. Bagi kita yang terlewat kerana 3 sebab tadi kita lewat sebab apa? Yang pertama sebab kita membaca bacaan yang wajib. Ataupun kita lewat sebab apa? Sebab kita baca doa iftitah. Ataupun imam dia cepat sangat sehingga kita tak sempat membaca Fatihah. Selesai imam dah rukuk. 3 keadaan ni kita boleh teruskan baca Fatihah kita selama mana imam belum bangun daripada sujud kedua. Selama mana imam belum bangun sujud yang kedua. Baik. Kamu boleh faham tak? Boleh faham? Boleh faham? Boleh faham? Betul boleh faham? Ada soalan tak setakat ni? Hebat kamu. Pak Long mengaji berpuluh tahun tak faham-faham. Kamu mengaji 15 minit dah faham lah. Betul faham kan? Siapa yang pernah jadi situasi itu? Dia tak sempat, dia datang awal tapi tak sempat baca Fatihah bersama imam. Siapa ada pengalaman? Ada? Ada pengalaman? Ada. Lepas ni dah tahu kan macam mana buat? Kalau kita lewat dengan syarat kita masih muafiq ya. Kita muafiq bukan masbuk. Baik. Maka apabila selesai makmum itu daripada Fatihahnya, padahal imamnya masih lagi di dalam sujud yang kedua, katakanlah kamu dah terlewat, kamu pun teruskan membaca Fatihah. Kamu selesai baca Fatihah,
Bila? Apabila imam tengah sujud kedua, hendaklah makmum itu rukuk. Bila kamu selesai saja baca Fatihah, terus rukuk. Dan perbuatan sembahyangnya atas tertib sembahyang dirinya. Bila kamu dah sujud, bila kamu dah rukuk, maka kamu teruskan lepas rukuk i'tidal sujud. Yang itu dimaafkan kalau kamu lewat daripada imam, tidak ada masalah. Okey? Hendaklah makmum itu rukuk dan perbuatan sembahyangnya atas tertib sembahyang dirinya, kerana belum berlalu atasnya 3 rukun yang panjang. Kamu lewat daripada imam tu, bila kamu rukuk, dah tentulah imam dia akan bangun untuk rakaat seterusnya, betul tak? Jadi kamu dah bersisih, kamu rukuk, imam dah berdiri. Lepas tu kamu i'tidal, imam baca Fatihah. Kamu sujud, imam rukuk. Tak ada masalah, boleh. Okey? Sebab apa? Sebab kamu masih lagi tidak ketinggalan 3 rukun yang panjang. Selesai dekat tu. Baik. Bersalahan. Tetapi jika terkemudian makmum, yang ni kita sambung minggu depan. Tolong catat sikit. Bersalahan. Tetapi jika terkemudian. Tolong catat sikit. Tulis. Bersalahan. Tetapi jika terkemudian. Yang ni kita akan sambung minggu depan insyaAllah. Wallahu a'lam. Ada soalan sekarang ni? Ada soalan? Tak ada? Baguslah. Cerdik semua. Hari ni kita banyak benda. Yang pertama kita belajar tentang rukun yang panjang. Yang kedua kita belajar tentang rukun yang pendek. Yang ketiga kita belajar tentang sembahyang sunat tasbih, ada 300 tasbih. Dan yang keempat kita belajar tentang boleh sekiranya kita terlewat hal keadaan kita muafiq untuk kita selesaikan bacaan Fatihah kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan